Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan dengan subtopik 6.1, nilai sinus, kosinus dan tangen bagi sudut di antara theta 0 darjah hingga 360 darjah. Standard pembelajaran hari ini ialah menentukan sudut apabila nilai sinus, kosinus dan tangen sudut tersebut diberi. So maksudnya kamu diberi nilai sudut dan kamu diminta cari sudutnya. Sama ada sudutnya berada pada kuadran pertama, kedua, ketiga ataupun keempat. Standard pembelajaran kedua ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, kosinus dan tangen. Bagaimanakah anda menentukan sudut apabila nilai sinus, kosinus dan tangen sudut tersebut diberi? Okay, so first step pertama ialah bila diberi satu hubungan. Okay, so diberi hubungan, contohnya kamu diberi hubungan bahawa nilai sin theta adalah sama dengan 0.6157. Jadi apabila kamu nampak hubungan tersebut, jadi kamu kenal pasti dulu tanda bagi hubungan tersebut. Adakah tandanya negatif ataupun tandanya positif? So berpandukan kepada contoh yang saya berikan ni, sin theta adalah untuk nilai positif. Jadi bila positif, dia berada pada kuadran. Untuk sains, positif adalah hanya pada kuadran pertama dan kedua. Jadi bermaksud kamu kena dapatkan nilai sudut rujukan sepadan bagi kuadran pertama dan kuadran kedua. Okey, so dapatkan nilai sudut sepadan, rujukan sepadan pada kuadran pertama dengan kuadran kedua. Jadi kalau kamu ada hubungan sin theta sama dengan positif 0.6157. Jadi untuk dapatkan nilai sudut rujukan sepadan, kamu hanya perlu, maknanya kita nak dapatkan sudut alfa. Alfa, kita gunakan sin negatif 1. Okey, tapi hanya kita ambil nilainya saja. Tanda tu kita menentukan kuadran. So nilai bagi nombor tersebut adalah 0.6157. Jadi kamu punya sudut rujukan adalah, kalau kita tekan kalkulator kamu tu, so kamu dapat sudut rujukan adalah 38 darjah. Ini bermaksud sudut tersebut berada pada kuadran kedua dan kuadran pertama dengan nilai rujukan sepadan adalah 38 darjah. Jadi maksudnya macam ni lah ni, pada kuadran pertama, kalau sini 38, maksudnya nilai theta kamu adalah 38. Sebab pada kuadran pertama, sudut rujukan adalah sama dengan sudut theta. Jadi jawapan pertama dah dapat dah, theta sama dengan 38. Okey, tapi pada positif untuk nilai sin pada kuadran kedua, ni maksudnya sudut kat sini 38. Jadi berapa nilai theta kat sini? Jadi kamu dapat daripada 180 tolak dengan 38 darjah. Jadi kamu dapat 142 darjah. Okey, jadi awak dapat nilai theta kamu. Jangan cari pada kuadran ketiga atau kuadran keempat. Sebab untuk sains hanya positif pada kuadran pertama dan kuadran kedua sahaja. Okey, kita tengok soalan B. Soalan B ialah soalan cos theta sama dengan negatif 0.4226. Okey, jadi kalau negatif untuk cos, kita ingat ASTC tu kan. So ingat ni ASTC, ni all, ni S sahaja, T sahaja, C sahaja ataupun cos sahaja. Okey, jadi kalau cos negatif adalah pada kuadran kedua dan kuadran ketiga. Jadi kamu lukis, sini kuadran kedua, sini kuadran ketiga. Okey, jadi kamu kena cari berapa nilai sudut sepadan kat sini. Sudut sepadan mesti kat situ kan. So macam mana nak cari sudut sepadan? Alfa tekan cos negatif 1 0.4226. Ambil nilai saja, tanda menentukan kuadran. Okey, nilai menentukan sudut sepadan. Okey, jadi kamu dapat situ adalah 65 darjah. Jadi bermaksud ni 65, sini pun 65. Jadi macam mana dapatkan theta dia? Theta dia adalah daripada paksi X ni pusing sampai garisan pada kuadran kedua. So theta tu boleh dapat dengan 180 tolak 65 lah. Okey, so dapat sini adalah 115.
Manakala titah yang kedua, daripada paksi X pusing sampai garisan pada paksi pada kuadran ketiga. So awak dapat, macam mana dapatkan sudut tu? So sampai garisan bawah ni 180. So kena tambah lagi 65 darjah. So 180 tambah 65 darjah. Jadi kamu dapat kat sini adalah 245 darjah. Okey. So dekat sini jawapan kamu ada 2. Sebab titah yang dia nak adalah daripada 0 sampai 360 darjah. So maksudnya setiap kuadran. Okey, jadi kalau dia negatif hanya pada kuadran kedua dan ketiga, so awak hanya cari pada kuadran kedua dan ketiga. Tapi apabila syarat yang diberi ni, kalau dia sampai 180, so awak hanya beri jawapan satu saja, 115 darjah. Tapi kalau sudutnya sampai 360 darjah, kamu bagi satu jawapan, dah kira salah. Okey, tu saya nak kena jelaskan kat situ lah. So maksudnya awak kena beri dua jawapan, iaitu 115 dan juga 245 darjah. Okey, teruskan dengan soalan C. Okey, soalan C kamu diberi tangen theta sama dengan negatif 1.4826. Okey, so kenal pasti negatif. Negatif tangen adalah pada kuadran kedua dan kuadran keempat. Jadi lukislah paksi ni, letak sini kuadran kedua, kuadran keempat. Jadi sini kena tahu berapa nilai sudut sepadan dia. Sudut sepadan mesti pada paksi X macam tu. Okey, jadi kita cari alfa tangen negatif 1, 1.4826. Jadi berapakah nilai? Dapat situ 56 darjah. So maksud sini 56 darjah, sini pun 56 darjah. Jadi sudut theta dia daripada paksi X. Ni pada kuadran pertama. Sorry, kuadran kedua. So 180 tolak 56. Okey, so dapat theta dia adalah 124 darjah. Manakala kalau pada kuadran keempat, macam mana nak dapatkan nilai dia? Satu bulatan tu 360, jadi kita tak sampai 360 kan? So daripada paksi X ni pusing sampai sini je. So 360 kena tolak 56 darjah. Jadi kamu dapat kat sini adalah 304 darjah. Okey, so ini untuk soalan C. Sama juga syarat dia sebab dia kata daripada theta sampai 360 darjah. So kamu kena nyatakan dua-dua jawapan tu. 124 darjah dan 304 darjah. Okey, standard pembelajaran yang berikutnya ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, kosinus dan tangen. Okey, so kita nak selesaikan masalah. So situasi yang diberi contoh 7 tu. Okey, dia kata QRS ialah garis lurus, diberi QS ialah 8 cm. QS 8 cm. Jadi maksudnya kat sini 4, sini pun 4. Okey, hitung cos X. Okey, cos X. Cos X tu tengok bulatan X. Sudut X tu besarnya adalah saiz sudut besar mana. So sudut dia besar daripada lebih 270 darjah kurang daripada 360 darjah. Maksudnya berada pada kuadran keempat. So bila berada pada kuadran keempat, so X tu bermaksud daripada berada pada kuadran keempat. Kenapa cikgu cakap berada pada kuadran keempat? Tengok bulatan dia ni adalah besar kan? Lebih 270 kurang daripada 360 darjah. Jadi bermaksud nilai cos ASTC. Kalau kita tengok ASTC, so cos adalah berada pada kuadran positif pada kuadran keempat. Jadi so nyatakan jawapan kamu tu ialah cos X mestilah positif. Okey, so positif. Lepas tu kita kena tengok sudut sepadan dia kan. So sepadan tu sudut yang kecil. Sudut yang saiz dia pada kuadran pertama. So sudut kecil dia kat sini. Okey, so situasi dia kalau tengok sudut kecil kat situ, itulah dia punya sudut rujukan sepadan. Jadi kita tengok kalau cos, kita tengok kah kan, adjacent over hypotenuse. Okey, jadi kamu dapatkan positif. Berapa nilai adjacent kamu? Adjacent tu adalah 3, betul? Okey, jadi berapa nilai hypotenuse? Kalau sini 3, sini 4, sini hypotenuse adalah 5. Jadi positif 3/5. Tu je jawapan dia. Maksudnya kamu menyatakan dalam bentuk pecahan positif 3/5. Okey. Dan sama juga kalau B tu dia minta tangen Y. So kalau tangen Y, tengok sudut Y tu saiznya besar mana? Saiz tu besarnya tu berada di kuadran mana? Okey, kurang 180 lebih 90. So mestilah pada kuadran
kedua. Jadi Y tu berada pada kuadran kedua. Jadi kalau kuadran kedua, nilai tangent mestilah negatif. So kena pasti saiz menentukan tanda. Okey. Jadi tanda negatif. Okey. So sekarang tengok O dengan A. Kat mana sudut rujukan sepadan? Dekat sebelah dia ni. Tu. Ini sudut rujukan sepadan bagi Y. Okey. So kita nyatakan dia punya opposite. 3 adjacent dia adalah 4. Jadi negatif 3/4. Okey. So inilah salah satu penyelesaian dalam masalah melibatkan trigo lah. Okey, kita teruskan dengan contoh 8. So dia kata dia bina lengan robotik kan. Lepas tu dia kata sudut pada lengan tu adalah theta. Okey, sudut pada lengan tu ialah theta. Jadi sudut dekat sini theta. So berapa nilai sudut theta kat sini? Dia beri hubungan cos theta sama dengan negatif 0.866. Dia kata theta tu sampai 180 je. Dia tak boleh pusing sampai bawah lah. Dia pusing sampai tegak gitu je. Okey, mana ada tangan sampai lengkuk ke bawah kan? Okey, jadi negatif pada kuadran kedua lah, tentulah. Cos theta tu sudut pada kuadran kedua kan. Kita nampak apa saiznya pada kuadran kedua. Jadi kalau kita dapatkan sudut sepadan dia adalah gunakan cos negatif 1 0.866. Jadi dapat sudut sepadan dia adalah 30 darjah. So kalau sini 30 darjah, mestilah sebelah dia kan sudut sepadan. Jadi kita tahu bahawa theta tu adalah 150 darjah. 180 tolak 30 darjah. Okey, jadi theta-nya adalah 150 darjah. Okey, so soalan dia sekarang ni dia kata hitung sudut dah. Okey, jarak dalam cm di antara titik P dengan titik Q. So objektif kita nak cari jarak antara titik P dengan titik Q. Q kat mana? Q kat sini. So PQ. Okey, cikgu dah bentukkan satu segitiga dekat situ. So kita nampak segitiga yang garisan putus-putus tu. So katalah sini cikgu labelkan QR katakan. Okey. Okey, jadi awak ada sudut kecil ni 30 darjah kat sini. Jadi 30 darjah ni kita boleh gunakan untuk cari berapakah nilai QR ataupun nilai PR. Okey. Jadi maklumat yang ni diberi sini 15. So sini berapa ni? Dan sini berapa? Bila kita dapat dua-dua nilai tu maknanya QP tu ialah dia punya hypotenuse. Okey, jadi boleh dah cari kan? Okey, so sekarang ni kalau gunakan hubungan, kita tahu sudut 30 darjah, kita nak cari opposite. Dan kita tahu bahawa yang ni sama dia kata. Ni sama. So maksudnya hypotenuse bagi segitiga yang kecil tu adalah 15. Jadi cikgu boleh gunakan opposite dengan hypotenuse adalah sin. Sin 30 darjah. So kita tahu ialah QR bahagi dengan 15. Jadi QR kamu kita dapat daripada 15 darab dengan sin 30. Jadi kalau 15 darab sin 30 dapat 7.5 cm. Kat sini nilai 7.5. Okey, manakala nak dapatkan OR tu kita gunakan adjacent kan. So adjacent dia adalah cos lah. So cos 30 darjah sama dengan OR bahagi dengan 15. Jadi OR 15 darab cos 30 darjah. Tekan je kalkulator, dapat situ nilai dia adalah 12.99. Okey, jadi nilai kat sini 12.99. So dah dapatlah sisi QR dengan PR. So dah dapat boleh gunakan teorem Pythagoras untuk cari PQ. Jadi PQ boleh dapat dengan 7.5 kuasa 2 tambah 12.99 tambah 15. So dapat 27.99 kuasa 2. Tekan sini adalah punca kuasa 2. Jadi awak dapat 28.98 cm. Okey, so ini contoh ke-8. Okey, itu sahaja daripada saya. Boleh terus buat latihan untuk 6.1D dan juga 6.1E. Sekian, terima kasih.